الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita menyambung pada malam yang ke-11 ini, malam ke-11 daripada bulan Rabiul Awal, di mana kita masih lagi membahaskan tentang sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Daripada malam yang mulia ini kita menyambung pada sifat yang keempat dan juga sifat yang kelima. Sifat yang keempat dan juga sifat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ayat tersebut adalah bil mu'minina raufur rahim. Adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan dalam ayat ini adalah belas kasihan. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi SAW itu bil mu'minina raufur rahim, sangat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nama Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini bil mu'minina raufur rahim. Kedua nama Allah ini Allah gunakan untuk menyifatkan baginda Nabi SAW, nak menunjukkan bagaimana penyayangnya Nabi SAW. Nak menunjukkan kepada kita bagaimana penyayangnya Nabi SAW terhadap kita semua. Jadi inilah dua sifat yang sepatutnya dicontohi oleh orang-orang yang beriman. Sepatutnya dicontohi oleh orang-orang yang mengaku beragama Islam. Kita umat Nabi SAW, terutama pada akhir-akhir zaman ini, kita ini direndung berbagai masalah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah hubungan antara suami dan isteri, anak-anak, pemberontakan anak-anak, masalah remaja kita. Kebanyakan masalah-masalah ini, puncanya apa? Puncanya adalah kerana satu perkara. Perkara apa? Kerana kasih sayang kita sangat berkurangan antara kita. Sifat kasih sayang, sifat saling menyayangi antara satu sama lain sangat berkurangan antara kita. Antara suami dan isteri, antara bapa dengan anak-anak, antara adik-beradik antara satu sama lain, antara jiran tetangga, antara guru dengan murid, dengan murid dengan guru, dan sebagainya. Kawan dengan kawan. Kita kurang sifat kasih sayang antara satu sama lain. Jadi bila sifat kasih sayang kita khususnya kepada orang-orang yang beragama Islam itu berkurangan, maka terjadi bermacam-macam masalah yang timbul. Anak berontak dengan bapa, berontak dengan mak, tak agree dengan mak, tak suka dengan mak, tak suka dengan apa yang disepakati oleh bapa. Tak suka. Jiran dengan jiran saling menzalimi antara satu sama lain, bermasam muka, tidak mahu beramah mesra, padahal tinggal sebelah-sebelah. Tapi kerana tidak ada kasih sayang, jadilah gitulah puncanya.
Hubungan antara kaum kerabat juga begitu. Kerana satu masalah yang bergesil, kasih sayang itu hilang. Seolah-olah tidak pernah kenal itu sepupu, tak pernah kenal itu mak saudara, tak pernah kenal itu bapa saudara, tak pernah kenal lagi. Gara-gara apa? Gara-gara kurang sifat kasih sayang. Ustaz dengan ustaz boleh bergaduh. Ustaz dengan ustaz boleh hentam antara satu sama lain. Kerana ustaz dengan ustaz juga kurang kasih sayang antara satu sama lain. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala bila mana menekankan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil mu'minina raufur rahim, sangat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman, bermakna kita sebagai orang yang beriman haruslah mencontohi sifat yang mulia ini. Bila kita mencontohi sifat yang mulia ini, pelbagai masalah-masalah kita dapat kita tangani. InsyaAllah. Bila kita ikut apa yang Allah tunjukkan, bila kita membuat apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka insya-Allah problem-problemnya itu akan hilang, akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena ingat, orang yang berkasih sayang ini, orang yang bersifat kasih sayang ini, dia tidak akan rugi. Tidak akan rugi kerana sifat belas kasihan ataupun sifat berkasih sayang merupakan di antara sifat golongan ahli syurga. Sifat berkasih sayang ini merupakan di antara sifat penduduk syurga. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim, kalau tak silap saya, disebutkan ahli syurga itu terdiri daripada 3 golongan. Kata Nabi SAW, ahli syurga itu terdiri daripada 3 golongan. Maknanya apa? Bukan ini 3 golongannya dalam syurga, tak. Tapi ini 3 golongan senang untuk masuk syurga. Senang. 3 golongan ini senang untuk masuk syurga. Di antaranya, saya tak sebutkan semua. Di antaranya, orang yang seorang lelaki, boleh juga merangkumi perempuan, lelaki yang bersifat kasih sayang. Yang bersifat kasih sayang dan belas kasihan. Bersifat kasih sayang, belas kasihan dan bersifat lemah lembut kepada setiap kaum kerabat dan juga orang Islam. Apa kata Nabi SAW? Yang antara 3 golongan tu apa? Seorang lelaki yang mempunyai sifat kasih sayang. Yang mempunyai sifat kasih sayang, belas kasihan dan bersifat lemah lembut. Dan bersifat lemah lembut kepada setiap kaum kerabat dan juga orang yang beragama Islam. Nabi sebut 2. Orang kaum kerabat dengan orang Islam. Maknanya apa? Bila kata soal kasih sayang, priority dia orang yang ada hubungan dengan kita. Priority dia, dia punya tumpuan dia, kita tumpukan, terutama kita tumpukan adalah kasih sayang di antara kaum dengan kaum kerabat. Maknanya apa? Kita dengan family macam mana? Family dulu kita dahulukan menunjukkan kasih sayang. Yang kakak tunjukkan kasih sayang dengan adik. Yang adik tunjukkan juga kasih sayang dengan kakak. Utamakan kasih sayang dengan family. Suami dengan isteri, isteri dengan suami, mak dengan anak, bapa dengan anak, anak juga dengan mak, anak juga dengan bapa, datuk, nenek dan sebagainya. Bapa saudara, mak saudara, sepupu, yang ada kaum kerabat dengan kita, anak saudara dan sebagainya. Tunjukkan kasih sayang itu, kita tunjukkan kasih sayang itu kepada kaum kerabat kita. Kaum kerabat kita yang ada hubungan darah dengan kita, subhanallah. Dan kepada orang-orang Islam yang lain. Maknanya apa? Jangan kita nak duk sayang kawan, kita nak duk sayang jiran, tapi kita dengan saudara sendiri tak ngam. Kita dengan ipar sendiri bergaduh. Kita dengan sepupu sendiri, dengan mak saudara sendiri tak berbual dah 20 tahun. Pasal ada tergesil. Ini namanya sudah salah mengamalkan perintah Nabi SAW. Jadi bila kata menunjukkan soal kasih sayang, Nabi kata di antara sifat penduduk syurga. Ahli syurga tu di antara 3 golongan ini. Apa dia? Di antaranya seorang lelaki yang berkasih sayang, sifat belas kasihan
dan lemah lembut terhadap saudara mara, kaum kerabat, dan juga orang likulli muslimin, dan setiap orang yang beragama Islam. Dia sifat kasih sayang, merasa care, merasa sayang, merasa melebihkan mereka dan sebagainya. Hatinya itu sangat kasihan terhadap kaum kerabatnya, sangat kasihan terhadap kaum orang-orang yang beriman. Selalu doakan mereka, selalu agar Allah SWT memberikan kepada mereka petunjuk, mana-mana di antara orang-orang Islam. Dia doakan, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampunilah setiap orang-orang Islam lelaki dan orang-orang Islam perempuan. Dia tak ada kata, Ya Allah, ampunkanlah aku, Ya Allah, ampunlah keluarga aku, ampunkanlah untuk anak isteri aku. Tak ada. Dia doakan untuk diri dia, untuk keluarga dia dan juga orang Islam yang lain. Allah maghfir li ummati Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma arham umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kasihanilah umat Nabi Muhammad SAW. Subhanallah. Dia doakan untuk diri dia dan juga untuk umat Nabi SAW. Ini nama kasih sayang. Orang yang ada hati macam gini, orang ini Nabi kata dia ini daripada ahli syurga. Bermakna senang kerana sifat-sifat ini yang akan memasukkan dia ke dalam syurga. Of course, basic dia sama. Mesti ada takwa. Semayangnya ada, puasanya ada, zakatnya keluarkan, hajinya juga bila nak mampu juga dilakukan. Di samping itu menjaga diri daripada segala maksiat yang semampunya. Dalam keadaan masa yang sama juga dia ada kasih sayang terhadap kaum kerabat dan juga setiap orang-orang Islam. Suatu ketika dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, kata saya juga dalam hadis Muslim, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha didatangi oleh seorang wanita dan juga dua anak perempuannya. Orang miskin, datang jumpa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, datang berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk apa? Untuk meminta makanan. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberikan 3 kurma, pasal 3 orang. Setiap satu dapat 1 kurma. Jadi bila yang anak perempuan 2 ni dah dapat bahagian mereka, tiba-tiba si ibu ni, wanita ni bila baru nak makan, baru saja nak suap, tiba-tiba kedua anak perempuan ni minta lagi. Subhanallah. Kemudian ini 2 anak perempuan minta lagi. Maka si ibu buat apa? Dia koyakkan ni kurma, diberikan satu bahagian kepada anak perempuannya, satu kepada yang lainnya. Dua-dua dapat bahagian kurma itu. Jadi maknanya si ibu ni tak makan kan? Si wanita ni tak makan. Balik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beritahu kepada Nabi SAW. Beritahu kepada Nabi SAW. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha beritahu kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bila mendengarkan apa yang diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apa kata Nabi SAW? Innallaha qad aujaba laha bil jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk wanita tersebut syurga. Au a'taqa biha minan nar. Ataupun dikeluarkan, dibebaskannya daripada neraka kerana biji kurma tersebut. Kerana sebuah kurma. Macam mana pula sebuah biji kurma yang dilakukan oleh wanita tersebut, yang diberikan oleh wanita tersebut kepada anak-anaknya, boleh membebaskannya daripada neraka, mewajibkan dia untuk mendapatkan syurga kerana satu sifat, kasih sayang dia kepada anak-anak dia. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kita nampak ni cerita ni ditunjukkan oleh keluarga Nabi SAW. Dan Nabi bersabda kerana cerita tersebut. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda apa? Hadis yang masyhur, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang penyayang, orang yang menyayangi, Ar-Rahimun, orang yang menyayang, yarhamuhumur Rahman, akan disayangi oleh yang penyayang. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau nak Allah sayang kita kalau nak Allah redha kita nak Allah takdirkan kita mati husnul khatimah, bila kita mati dalam rahmat Allah,
kena dilindungi, diliputi oleh Allah dengan rahmat kasih sayangnya itu, bermula dengan diri kita adalah kita mesti menunjukkan sifat kasih sayang antara kita. Sayang punya pasal kasih. Subhanallah, itu namanya sayang. Kalau kita nak Allah sayang kita, kita kena sayang makhluk Allah. Tu je. Ar-Rahimuna, orang yang mempunyai belas kasihan, orang yang mempunyai sifat kasih sayang, yarhamuhumur Rahman, akan disayangi oleh Tuhan yang Maha Penyayang. Subhanallah. Dalam hadis yang lain pula, Allah SWT, Nabi SAW sabda apa? Man la yarham, la yurham. Ataupun dalam hadis yang lain, Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi. Allah tidak akan menyayangi seorang yang tidak menyayangi makhluk Allah yang lain. Subhanallah, bila kata menyayangi makhluk Allah itu umum. Yang namanya binatang, yang namanya tumbuhan, yang namanya orang kafir, yang namanya orang Islam, yang namanya saudara mara, yang namanya jiran. Semua. Allah tidak akan menyayangi orang yang tidak menyayangi. Subhanallah. Jadi itulah sifat yang kita perlu contohi. Terutama dalam kita hidup pada akhir zaman ni. Lepas tu dalam hal kasih sayang ni, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, kasih sayang adalah sifat memberikan. Kasih sayang adalah sifat memberikan manfaat kepada orang lain. Memberikan manfaat kepada orang lain walaupun diri sendiri akan terkesan atau diri sendiri tidak menyukainya. Itu namanya kasih sayang. Kasih sayang adalah memberikan manfaat kepada orang lain. Kasih sayang memberikan manfaat kepada orang lain walaupun dia itu sendiri akan terkesan atau dia tidak menyukainya. Ni namanya kasih sayang. Dia kalau berikan tu duit, dia kalau berikan ini makanan, sebuah hadiah ataupun bahagian atau pengorbanan, kalau diberikan, dia akan merasa susah. Dia akan tidur lambat, dia akan merasa penat, dia akan jatuh sakit, dia akan terpaksa buat itu, buat ini. Gara-gara apa? Gara-gara kasih sayang menolong orang lain. Kalau nak pikulkan barang orang sampai lehernya berbekas. Tangannya itu berbekas. Kerana apa? Memikulkan barang untuk orang lain. Kakinya itu sampai terseliu. Ni namanya kasih sayang. Belas ihsan kepada orang lain. Subhanallah. Ni namanya kasih sayang. Dan Nabi SAW bukan sahaja menunjukkan kasih sayang Nabi SAW kepada orang yang taat, bahkan Nabi juga memberikan harapan kepada orang yang maksiat. Bahkan Nabi juga memberikan harapan kepada orang yang maksiat. Macam mana pula memberikan harapan kepada orang yang maksiat? Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini dhaif menurut sebagian riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda apa? Sesungguhnya aku ini tidak tertarik langsung dengan dunia dan isinya kerana ayat ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku ini tidak tertarik dengan dunia dan isinya kerana ayat ini. Ayat apa? Ayat ini Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar. Dalam surah Az-Zumar di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhallazina asrafu." "Qul ya ibadiyallazina asrafu." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Allahu akbar. "Qul ya ibadiyallazi." Allah katakanlah ya Rasulullah kepada hamba-hamba aku. Allah panggil orang yang maksiat, orang yang melampaui batas ini, Allah panggil hamba aku. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri. Bermakna apa? Telah buat dosa banyak ni. Ya Allah. Allah kata kepada Nabi SAW, Qul, katakan kepada mereka,
pada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu semua berputus asa daripada rahmat Allah. Allah panggil semua. Allah kata la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni semua dosa-dosa. Yaghfiru dzunuba jami'a, semua. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah SWT ni melalui Nabi SAW memberitahu kepada kita semua. Memberitahu kepada kita semua agar kita ini jangan kita merasa putus asa. Semua daripada kita ni buat maksiat. Maknanya apa? Pernah buat dosa. Yang tak buat dosa, yang maksum itu para Nabi dan Rasul sahaja. Manakala orang-orang yang Allah sayang itu dijaga. Bukan tak buat dosa, tapi dijaga. Baik. Jadi nampak? Begitulah Nabi SAW menunjukkan kasih sayangnya kepada umat Nabi SAW. Dan di antara juga bentuk kasih sayangnya Nabi SAW adalah Nabi tidak mahu memberikan kesusahan kepada umat Nabi SAW. Nabi tak nak umatnya susah-susah nak buat ini nak buat tu, tak. Nabi kalau boleh nak as simple as possible. Yang Nabi nak umatnya buat yang mudah saja. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab tu dalam sebuah hadis yang sahih, tapi hadisnya riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umat aku, maka aku akan mewajibkan untuk mereka bersiwak pada tiap-tiap wudu dan juga melambatkan sembahyang isyak hingga pertengahan malam. Kata Nabi SAW, kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umat aku, subhanallah. Nabi punya first tu nak kita faham tu betul. Kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umat aku. Nabi tak nak susahkan umat Nabi SAW. Kenapa? Kasih sayang. Nabi punya kasih sayang ni kepada kita yang orang yang belum tak jumpa Nabi SAW. Bukan orang yang hidup dengan Nabi, tapi orang yang hidup setelah kepergian Nabi SAW. Subhanallah. Kalau tidak kerana aku takut akan menyusahkan umat aku, akan aku wajibkan untuk mereka bersiwak pada tiap-tiap wudu dan melambatkan sembahyang isyak hingga pertengahan malam. Subhanallah. Walaupun hadis ini Nabi kata melambatkan sembahyang isyak hingga pertengahan malam, tetapi kalau kita mengikut perbuatan Nabi sendiri, Nabi menyegerakan sembahyang isyak. Maka kita jangan kasih satu alasan. Awak tak sembahyang isyak tak? Nanti saya nak sembahyang tengah malam. Bila ada bercanggah antara perbuatan Nabi dengan perkataan Nabi, maka yang didahulukan itu adalah perbuatan Nabi SAW. Nabi cakap ni tapi Nabi buat ni, maka yang didahulukan itu adalah perbuatan Nabi. Bukan ditolak, tapi didahulukan. Didahulukan perbuatan Nabi SAW. Kita ambil contoh satu sifat Nabi SAW, kasih sayang Nabi terhadap anak-anak. Sekarang ni ada orang dia tak suka budak-budak. Bising, terkinja-kinja, nak tidur pun susah, memekak, pekik-pekik, ketawa-ketawa, nyakap orang dan sebagainya. Bahkan kita kurang kasih sayang. Nabi SAW satu ketika mendukung Sayyidina Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Letaknya Sayyidina Usama bin Zaid di satu peha. Subhanallah. Dan mendukung cucu Nabi yang Nabi sayang sangat, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma. Nabi dukung cucu Nabi ni, Nabi letak di peha yang satu. Nabi letak dua-dua, Nabi peluk ni. Subhanallah. Nabi peluk ni, Nabi kata, ya Allah, kasihanilah mereka. Ya Allah, Allahumma arhamhuma fa inni arhamuhuma. Apa kata Nabi SAW? Ya Allah, kasihanilah mereka. Ya Allah, cintahilah mereka. Ya Allah, kasih sayangmu berikanlah kepada mereka berdua. Fa inni arhamuhuma. Kerana sesungguhnya aku ini mencintai mereka berdua. Ya Allah. Kita bayangkan bagaimana
kasih sayang Nabi SAW yang Nabi tunjukkan kepada cucu Nabi SAW. Nabi peluk ni, Nabi kata, ya Allah, kasihanilah mereka, cintailah mereka, kerana sesungguhnya aku mencintai mereka berdua. Kita bayangkan tempat position kita itu, tempat dua budak itu, yang duduk tu adalah kita. Bahagia tak kita? Subhanallah. Jadi kita ni, punca yang saya rumuskan, punca masalah kita zaman kita ni adalah kurang kasih sayang. Tak care lah, tak peduli. Zaman kita sekarang, contohlah orang kita sekarang, keadaan COVID-19 ni, kalau kita di negeri kita kan kena pakai pelitup muka, kena pakai mask. Nampak orang tak pakai mask, kita buat bodoh. Udah padam muka biar ada kesamaan. Kenapa hati kita kena macam gitu? Kenapa tak boleh kita cakap, excuse me, maybe you forgot to wear your mask. Kenapa tak boleh nak cuba untuk mengingatkan? Bukan kerana kita nak kepo, bukan kerana kita nak cakap, ustaz takut nanti dia, bukan kerana takut nanti dia bersin kita berkena, tak, bukan pasal tu. Tapi kita nak cakap itu juga kasih sayang antara satu sama lain. Subhanallah. Jadi kita kembali kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Adakan dalam diri kita, adakan dalam diri kita, keluarga kita, sifat kasih sayang antara satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah kita akan sambung pada malam insyaAllah mengenai dengan akhlak Nabi SAW. Ila huna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.